Hai, Assalamualaikum. Saya Novel Syamim bin Norman dan 3 rakan saya iaitu Nur Syahira, Muhammad Hamizan dan Safia Natasha. Alright, hari ini kami membentangkan kes study kami, Loji Rawatan Air di Bukit Sembuku. Pengenalan. Pertama sekali, berdasarkan maklumat yang disampaikan, Syarikat Air Melaka Sdn Bhd adalah syarikat domestik pertama di Melaka yang mengambil alih urusan dan pengeluaran air mentah. Antara proses dalam menghasilkan air bersih adalah pengudaraan, proses pendapan, penapisan, pengelurin, pembetulan pH, elektrolisasi. Alright. Kedua, terdapat beberapa kawasan yang dijadikan kawasan penapisan. Kawasan ini melalui proses penapisan terdapat iaitu 3 jenis penapisan: Acuzo, Lamella dan Candy. Teknologi penapisan ini dibuat dari negara Jerman dan British. Tujuan proses ini adalah untuk menghasilkan kekotoran terampai yang masih berada di dalam pelarian di dalam air. Okey, seterusnya, elektrokronolisasi adalah kaedah yang menggantikan penggunaan gas klorin. Konsep yang digunakan lebih selamat daripada sebelumnya. Klorin yang digunakan dalam rawatan air adalah berbeza dengan sebelumnya menggunakan gas klorin, sementara cecair klorin yang telah digantikan. Proses pengudaraan dilakukan di kawasan tinggi dan terdedah. Ia bertujuan untuk meningkatkan kandungan oksigen di dalam air serta melepaskan gas seperti karbon dioksida yang menyebabkan karat di saluran paip. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syahira binti Mahat. Okey, hari ini saya akan bentangkan tentang carta alih proses rawatan air sisa. Rawatan awal. Yang pertama, fungsi rawatan awal adalah membuang bahan-bahan yang dapat merosakkan peralatan kilang atau akan menggunakan kapasitas perawatan tanpa dirawat. Nombor 2, tujuan rawatan preliminar adalah untuk melindungi peralatan tanaman dengan membuang bahan-bahan yang dapat menyebabkan tersumbat atau kehausan yang berlebihan pada mesin tanaman. Yang nombor 3, mungkin merangkumi banyak proses yang berbeza seperti yang pertama, pengempaman influent, pemeriksaan, mencincang, pembuangan grid, pengukuran aliran, pengudaraan, penambahan bahan kimia dan yang terakhir adalah penyamaan aliran. Okey, yang seterusnya adalah rawatan perdana. Fungsi rawatan perdana ialah menghilangkan pepejal yang dapat diapung dan terapun. Mungkin tidak terdapat di semua loji rawatan. Yang kedua adalah dalam pemendapan primer, air sisa memasuki tangki atau lembangan penempatan. Rawatan kedua. Yang pertama adalah menyingkirkan BOD dan bahan organik yang dilarutkan dan disekat dengan tindakan biologi. Yang kedua, rawatan kumbahan biologi terbahagi kepada 4. Yang pertama, menapis-penapis. Yang kedua, kolam pengoksidaan. Yang ketiga, enap cemar diaktifkan. Dan yang keempat adalah kontaktor biologi berputar, iaitu RBC. Nama saya Safia Natasha binti Muhammad Ali. Nombor kad batik saya iaitu 11 CKS 18F 2030. Hari ini saya akan menceritakan tentang proses sisa rawatan air. Okey, yang pertama, dia akan melalui daripada bundle storage dan melalui kepada pump house dan seterusnya diagihkan kepada aerator iaitu alat pengudaraan, dan seterusnya dia akan diagihkan kepada dua laluan iaitu flocculation tank dan distribution chamber. Flocculation tank akan diagihkan kepada lamella sedimation tank dan filter lamella. Untuk distribution chamber, ia akan diagihkan kepada plate stellar dan diagihkan kepada dua jenis filter iaitu Aquazor filter dan Candy filter. Dan seterusnya dia akan diagihkan kepada contact tank dan menerusi clean water tank, dan akhir sekali dia akan diagihkan
terus kepada kolam di Bukit Sebuku. Seterusnya saya akan menerangkan tentang discussion, iaitu perbincangan. Okey, terdapat beberapa kawasan yang dijadikan kawasan penapisan. Kawasan ini melalui proses penapisan. Terdapat 3 jenis penapis, iaitu aquazo, lamella dan candy. Teknologi penapisan ini dihasilkan dari Jerman dan Britain. Penapis aquazo dan lamella masing-masing mempunyai 6 unit, manakala penapis candy mempunyai 3 unit sahaja. Tujuan proses penyaringan adalah untuk mengasingkan kekotoran terampai yang masih terdapat di dalam air sedimen. Semasa berlakunya proses penapisan, kekotoran yang menyebabkan penapisan tersekat. Malah, proses penyaringan juga menjalani proses backwashing, iaitu mencuci yang dilakukan setelah 72 jam atau loss of head filter mencapai 2 meter. Untuk di Bukit Sebuku, terdapat beberapa proses yang dijalankan, iaitu antaranya proses pengudaraan yang berfungsi untuk meningkatkan kandungan oksigen dalam air mentah. Selain itu, berfungsi untuk menghilangkan bau dan menjadikan air lebih segar dan kelihatan berkilat. Proses ini menggunakan kaedah berikut, iaitu parameter dan alat pengudaraan. Alat pengudaraan ini dilakukan di tempat yang tinggi dan terdedah. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kandungan oksigen dalam air serta mengeluarkan gas seperti karbon dioksida yang boleh menyebabkan karat pada saluran pipe. Sebagai tambahan, proses ini menjadikan famer dan margan tidak larut dalam larutan berair. Untuk proses seterusnya, air yang mengalir ke alat pengudaraan telah melalui rumah pam air mentah. Ini adalah proses pertama yang dilakukan untuk mendapatkan sumber bekalan air yang bersih lah. Okey, seterusnya ialah proses pembekuan. Proses pembekuan menggunakan kimia polialuminium klorida untuk mengumpul kelumpuhan yang tebal. Di samping itu, tahap dos yang sesuai bergantung pada kitaran ujian apabila cermin arus streaming digunakan untuk menjalankan pembekuan dos secara automatik. Maksudnya proses ini dijalankan secara automatik. Proses pembekuan dilakukan di 3 tempat, iaitu tangki pengiraan, ruang agihan dan PAC, iaitu Power Active Carbon. Okey, yang seterusnya ialah proses pemendapan. Okey, proses pemendapan ni adalah kawanan menjadi gumpalan yang tebal, berat dan akhirnya menetap di dasar tangki. Oleh itu, air akan lebih jernih terbentuk di permukaan air. Proses ini akan berlaku di 2 tangki, iaitu tangki pemendapan lamella dan peneroka flat. Untuk proses penapisan ini akan berlaku pada 3 filter, iaitu 3 penapis, iaitu lamella, aquazo dan penapis candy. Proses yang seterusnya ialah proses pembasmian kuman. Proses pembasmian kuman ini seperti yang kita tahu ialah untuk mencegah kuman supaya tidak dijangkiti oleh pengguna yang menggunakan air mentah. Seterusnya, air bersih dijangkiti melalui kebiasaannya air bersih akan dijangkiti melalui sebatan klorin yang dihasilkan melalui proses klorinasi elektro. Okey. Proses ini melibatkan tangki kenalan, iaitu contact tank dan klorinasi elektro. Okey. Bahagian klorinasi elektro ini ditempatkan di bangunan berbumbung di Bukit Sebuku. Ia dibina pada tahun 2011 menggunakan kaedah penggunaan gas klorin lah. Konsep yang digunakan lebih selamat, lebih ekonomi dan cekap dari segi produktif dan kualiti air. Klorin yang digunakan dalam rawatan air berbeza kerana sebelumnya menggunakan gas klorin, sementara klorin cair diganti secara am. Penggunaan gas klorin, biasanya penggunaan gas klorin ni sangat berbahaya lah daripada klorin cair. Proses ini berasaskan garam untuk menghasilkan natrium
hipoklorit. Kebiasaan kita tahu kalau gas lebih bahaya daripada cair. Terakhir ialah kemudahan rawatan enak cemar iaitu sledge treatment. Rawatan enak cemar ni bertujuan untuk mengitas semula air sisa. Di samping itu, ia memisahkan sludge ni iaitu enap cemar tu secara mekanikal. Proses mekanik yang dipilih-pilih kerana loji rawatan Bukit Sebuko mempunyai kekurangan kawasan untuk takungan sedimen. Sebagai kesimpulan yang kami dapat adalah rawatan air buangan adalah inisiatif penting yang harus diambil dengan lebih serius untuk kemajuan masyarakat dan masa depan kita. Nombor 2, lawatan ini memberi kami pengetahuan mengenai rawatan air secara besar-besaran. Dan nombor 3, kami dapat mengetahui tentang betapa pentingnya rawatan dan proses air sisa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mirza bin Muhammad Nasir. Di sini saya akan menerangkan tentang penambahbaikan, iaitu yang pertama, kita perlu menambah lebih banyak tangki air untuk kegunaan musim-musim tertentu. Contohnya, pada musim panas. Seterusnya, ini adalah link yang kami gunakan sebagai sumber rujukan kami, seperti yang boleh dilihat dalam slide. Itu sahaja daripada saya dan ahli kumpulan saya. Sekian, terima kasih.